So guys, selamat datang ke SRTV. So ini adalah video aku boleh katakan di hujung minggu, di mana kita sekali lagi bercerita secara freestyle dan topik yang terbuka lah. Tapi of course kita akan bercerita mengenai apa yang telah dilalui oleh Sabah FC sekarang, prestasi kita. Lepas tu apa yang kita harapkan dan apa yang kita bincangkan lah, topik-topik hangat untuk Sabah FC. So aku mulakan terlebih dahulu guys dengan prestasi kita di saingan Liga Super sekarang ni. Bukan Liga Super lah, di dalam perjalanan bola sepak tempatan kita. Selepas kejayaan kita menundukkan pasukan Terengganu tempoh hari, di mana itu adalah merupakan perlawanan away untuk kita, di mana tidak disangka-sangka kita menang 3-1 pada perlawanan tersebut. Kita menjangkakan macam okey lah, diikuti dengan yang kita berjaya seri menentang Kuala Lumpur lah. Pasal Kuala Lumpur pun merupakan salah satu tim yang begitu bagus sekarang ni, berada di kedudukan ketiga saingan Liga Super selepas 15 perlawanan. So ianya merupakan satu benda yang wow, okay, there's something here yang nampak gayanya akan mengembalikan kembali reputasi Sabah FC ni. Tapi unfortunately 3 perlawanan selepas itu diikuti dengan result yang tidak kita inginkan dan amat mengecewakan. Pertama, apabila kita tewas dengan Kelantan 3-2 di saingan Liga Super, di persaingan Piala Malaysia pula, baik home baik away pun kita tidak mampu melakukan apa-apa terhadap Melaka walaupun mereka bermain dengan 10 orang pada masa itu. Dan seterusnya di Stadium Likas tewas 3-0 di tangan Melaka untuk round kedua timbal balik saingan Piala Malaysia. Tapi ini pun ada banyak benda yang sudah kita bincangkan lah punca kekalahan tersebut. Apa yang aku mau buat kamu tengok di sini adalah kekalahan tersebut adalah menentang tim yang berada di bawah kita tahu, tangga ke-11 dan tangga ke-12 dengan jumlah gol yang cukup tinggi guys, 3 gol. Kalau kita mungkin kalah 1-0, 2-1, 2-0 ataupun seri, kita boleh macam bercerita sedikit lah yang masih dalam kekal berada di momentum dan masih dalam proses untuk keluar lebih bagus daripada momentum tersebut. Tapi result 3 perlawanan ni bagi aku dikenakan lagi dengan keluarnya Daniel Teng, dengan keluarnya Stu, adalah merupakan satu benda yang cukup merisaukan kita mengenai seterusnya di mana kedudukan kita selepas ni dan apa hala tuju Sabah FC di saingan Liga Super ni, Liga Bola Sepak Tempatan kita. Adakah season ni merupakan satu season di mana kita perlu abaikan sahaja, kerana sebenarnya kita tahu management pun sekarang dalam proses, aku nak tahu kalau sudah habis atau tidak lah, tapi dalam proses bertukar tangan. Sudah pasti apabila new management masuk dalam sesuatu syarikat lah, kita katakan macam tu, akan ada perubahan dari segi penstrukturan syarikat tersebut. So kenapa aku kaitkan dengan syarikat? Kerana Sabah FC ni adalah merupakan company. Dia bukan, of course kita masih boleh dapat duit daripada pihak yang melibatkan kerajaan lah, tapi dia adalah individu sebenarnya, bukan lagi di bawah tanggungan siapa-siapa. Itu yang cuba aku katakan di sini. So perubahan tersebut bagi aku sedikit sebanyak telah memberi impact lah tentang prestasi Sabah FC. Dan of course status pemain kita, sama ada ini kekal, ini keluar, ini maintain ataupun tidak. Kerana sekali lagi seperti mana kita tahu, ini aku akan sentuh sekejap lagi jugalah, tapi tajuk utama dia juga adalah melibatkan sustain kelab ni. Apabila kita menyebut sustain, kita menyebut tentang kewangan kelab ni lah. Itu antara benda yang ingin aku sentuh juga. Dan ianya telah memberi impact yang cukup besar. Seperti mana dikatakan oleh beberapa komentar di SRTV ni, kebanyakan kita pun memang sudah write off this season lah. Pasal kita tahu prestasi satu hal, management satu hal. Yang kedua-dua benda ni telah memberi impact yang besar lah mengenai performance Sabah FC sekarang ni. So of course dengan keputusan untuk meletakkan Altolino selaku interim pun adalah merupakan satu big decision bagi aku lah untuk Sabah FC, yang setakat ni belum dikaitkan dengan mana-mana head coach sekalipun. Bukan memandang rendah Altolinos,
Aku appreciate apa ilmu yang dia miliki kerana dia telah berguru dengan dua head coach yang bagi aku cukup berpengalaman, JP dan juga OKS. Cuma untuk dia berada di saingan teratas bola tempatan kita ni, dia belum berada di situ lah. Dia boleh berada di situ provided kita bilang orang, untuk kau berada di atas tu kau kena start dari bawah dulu. Maksud aku tu dia perlu manage tim dulu lah yang bukan Sabah FC. Mungkin under 21, mungkin wanita Sabah FC, atau mungkin mana-mana tim yang berada di A1 untuk dia menimba ilmu, untuk memahami lebih mendalam untuk pengendalian kelab, pengendalian individu. Aku suka ada beberapa, kalau aku dah siap, ini adalah datang daripada Jason komen ni yang mengatakan untuk dia ni, Altolinus ni, dia macam tidak memiliki CV yang besar untuk mengendalikan pemain yang mempunyai reputasi yang besar. So itu pun ada masalah untuk sesuatu head coach lah. Ini terbukti juga, aku kaitkan sekali lagi dengan tim Manchester United sewaktu David Moyes mengambil alih kelab tersebut daripada pengendalian Sir Alex Ferguson, di mana pada masa terlampau banyak star di dalam tu, dan beliau gagal untuk mengendalikan pemain-pemain individu tersebut kerana aku boleh katakan senang cerita macam tidak ada respect yang cukup tinggi lah daripada player-player tentang CV David Moyes. So again so aku mau membawa kamu melihat benih secara menyeluruh lah tentang apa yang berlaku di Sabah FC dan punca kenapa berlakunya penurunan persembahan kita di saingan bola sepak tempatan kita ni. So dikaitkan dengan itu, aku bercerita juga pasal tadi aku sebut tentang sustainability. So of course kita ingin bercerita mengenai gaji sekali lagi. Kenapa aku tak sentuh benda ni pada video-video sebelum ni? Pasal aku sudah sentuh juga di pada video-video sebelumnya. So bilang orang, aku tak mau ulang balik benda-benda yang sama lah. Tapi benda ni macam kembali menjadi hangat sebenarnya. Ianya diperkatakan tapi tidak begitu serius. Sekarang apabila result yang kita miliki sekarang ni ianya dipandang kembali menjadi serius. Even ini kamu kena cari sendirilah. Aku tidak mau sebut siapa individu tersebut, siapa pemain tersebut. Ada komen daripada pemain yang mengatakan bayar dulu gaji 3 bulan. Itu sebenarnya yang dikatakan. So satu lagi, aku tidak research secara mendalam. So aku nak tahu sama ada account tu memang milik player ataupun tidak, ataupun macam fake account lah, lebih kurang macam. So itu benda yang kita tidak pasti guys sebenarnya. Jadi aku boleh assume di sini ini adalah benda yang paling ketara lah mengganggu prestasi persembahan Sabah FC. Pasal kali kita ingat, kita boleh cakap lencana di dada, bermain untuk lencana di dada guys. Kenapa kamu macam ni? Kamu perlu bermati-matian untuk klub. Tapi kita kena ingat, ini adalah career diorang, ini adalah periuk nasi diorang untuk diorang meneruskan kelangsungan hidup diorang. Kalau sudah macam bagi aku 3 bulan, so masuk bulan ni mungkin 4 bulan sudah agak lama lah sebenarnya. Kita pun kalau company lambat bayar untuk bulan tu pun terkapai-kapai suara kita guys. Apalagi apalagi diorang ni 3-4 masuk 4 bulan. So ini adalah macam memang kita kena, aku nak tahu lah, management kah, kita kah, kena pandang benda ni is crucial dan very sensitif lah untuk kelangsungan bola sepak kita. Dan dikenakan lagi dengan isu, again aku tidak mengatakan benda ni confirm. Aku bukan mengeluarkan statement sah Sabah FC tidak membayar gaji 3 bulan, bukan. Cuma berdasarkan pembacaan dan perkongsian yang telah diberikan. Itu sahaja. Pasal Sabah FC pun tidak mengeluarkan sebarang statement mengenai benda ni. Tapi kalau aku follow lagi sekali masalah kita ni, aku pernah mention di video sebelum ni, selepas keluarnya Daniel Ting dan juga Stu, dua individu besar dalam tulang belakang untuk Sabah FC, aku dah mengatakan bakal 3 lagi individu dalam Sabah FC akan keluar. So maksudnya 3, 4, 5 guys. Tapi mengikut desas-desus angin yang bertiup, total up semua ni boleh mencecah 7 sebenarnya yang akan meninggalkan Sabah FC. Aku ada tengok tapi minta maaf aku tidak boleh reveal benda ni sekali lagi kerana aku tidak mahu mencetuskan sebarang kontroversi terhadap channel aku dan juga individu yang terlibat. Itu aku minta maaf banyak-banyak. Memang
ada 5 orang. So 5, 6, 7. Okay, betul 7. So 5 orang tersebut, again, nama-nama besar di dalam klub kita ni, tulang belakang dalam klub kita ni. Dan dikait, memang ada sudah nama tu. Dan sorry aku punya ni macam kira fidget aku ni. Dan ada klub sudah di mana mereka akan tuju. So itu list yang aku tengok. Aduh, so ianya macam agak mengejutkan untuk aku lah. Tapi tidak heran juga. Pasal kita telah berbincang mengenai jika sesuatu klub tu melanggar kontrak, maksudnya kontrak tidak membayar gaji tu, pemain layak, berhak untuk menamatkan kontrak dan beralih ke klub lain. Itu pun again remain to be seen, pasal transfer windows akan berakhir pada 1 atau 2 Februari kah? Ada beberapa hari saja lagi. So sekiranya persetujuan dapat dicapai cepat awal, kita akan melihat individu tersebut akan keluarlah terus daripada klub ni dan beralih ke klub lain. Tapi sekiranya persetujuan tidak dapat dicapai, mungkin manajemen boleh pujuk pemain-pemain kita tu, mereka akan beraksi untuk musim ni. Tapi aku bet pun akan sampai habis season saja. Lepas season akan datang memang diorang akan beralih ke klub lain. So that is the way aku tengok apa yang berlaku dalam klub kita ni. Amat menyedihkan, duka cita, dan tujuan aku bercerita sebenarnya ni bukan untuk condemn manajemen berhabis-habisan, bukan untuk jangan sokong Sabah FC lagi, bukan begitu. Tapi adalah untuk kita mentally prepare lah, bersedia dari segi mental tentang apa yang bakal berlaku di dalam klub kita ni. So itu dari segi management dan juga player dan juga kita punya performance. So untuk perjalanan kita di saingan piala guys, so aku sebenarnya aku nak mahu kita beraksi di Challenge Cup ni kalau boleh. Pasal Challenge Cup ni adalah second tier untuk di saingan bola sepak tempatan kita. So pasukan-pasukan yang berada dalam saingan tersebut pun sebenarnya pasukan-pasukan second tier lah yang gagal untuk meneruskan di saingan Piala Malaysia ni. Kalau kita tengok pun sejarah Challenge Cup ni sebenarnya bukanlah tim-tim yang besar pun yang memenangi pertandingan ni. Contoh macam JDT 2 pernah kalau aku tak silap, lepas tu macam Terengganu Second Club pernah. Tapi yang latest ni Selangor lah. Okay, jadi duka cita kita berada di saingan tersebut, tapi we have no choice juga. Okay, we have no choice juga, dan kita pun terpaksa menumpukan untuk perlawanan di Challenge Cup ni lah. So ada yang positif dengan benda ni, ada yang macam mostly positif lah sebenarnya. Aku sebenarnya tidak suka, itu aku katakan. Tapi again aku kena akur dengan apa yang kita miliki, dan aku berharap di Challenge Cup ni ada manisnya lah untuk Sabah FC di atas segala kekecewaan yang kita lalui sekarang ni. So kalau dari tengok saingan Piala Malaysia ni, nampak gayanya lah yang akan berada di Challenge Cup adalah PDRM, kita, KL, City, lepas tu tim yang lawan Terengganu aku dah pasti, sorry, mungkin Kuching City ataupun Penang, Kelantan Red Warriors, lepas tu Kelantan Real Warriors, dan juga mungkin Immigration. Itu yang tim yang mungkin akan berada di Challenge Cup. So nampak gayanya ada peluang di Challenge Cup tersebut untuk kita marah ke final. Tapi risau aku sebenarnya kita menentang tim-tim yang berada di bawah kita, atau lebih kurang macam tu lah aku katakan, tim-tim yang berada di bawah kita. Tapi tim-tim yang berada di bawah kita sekali ini pun kita tidak boleh tewaskan. Jadi untuk berada di Challenge Cup pun macam risau sudah aku. Kalau macam kita berada di kedudukan reputasi yang bagus, walaupun kita tumbang awal di Piala Malaysia, aku macam boleh ni. Tapi sekarang ni oleh kerana 3 perlawanan terakhir yang aku mention seperti tadi tu, membuatkan aku jadi risau tau. Macam bolehkah kita di Challenge Cup ni kalau begini cara mainan kita? Dikenakan lagi dengan bakal keluar yang nama-nama yang mungkin akan terjadi tu. Bila terjadi baru kita akan discuss. Buat masa ni belum terjadi, aku tidak akan discuss. Jadi satu lagi kemasukan Ernesto dalam Sabah FC ini pun tidak memberi impact yang besar sebenarnya. Walaupun dia bermain dengan bagus, aku tidak nafikan dia bermain dengan bagus. Aku tidak nafikan yang dia memang bermain dengan bagus. Tapi kena terima satu benda juga, ini adalah merupakan musim pertama beliau bersama Sabah FC. So banyak benda yang perlu kita perhatikan lah. Tapi yang paling tinggi ayat sebenarnya adalah dia perlu acclimatize di saingan bola sepak tempatan kita ni. Itu yang aku perhatikan di sini untuk Sabah FC. Jadi itulah dia guys, apa yang kita lalui sekarang ni, dan aku telah membuat open topic
dan terpulang kepada anda untuk memberi pendapat anda lah tentang setiap benda yang aku sentuh sebentar tadi, di mana of course aku menjemput anda untuk meluahkan pendapat anda. SRTV ini adalah merupakan open channel yang menggalakkan untuk semua berfikir secara critical thinking instead of all kind of thinking. All kind of thinking tu maksud aku, kalau kau hebat kau lah jadi coach, kalau kau hebat kau lah jadi manager, kalau kau hebat kau lah jadi player. Itu adalah pemikiran tahun 90-an. Kita tidak patut berada di pemikiran tersebut kerana sekarang ni again memang very open kind of conversation. Sudahlah, semua orang layak untuk memberikan pendapat kerana again dunia semakin maju lah guys. Tidak ada benda yang kita boleh halang sekarang ni. So anggap benda ni adalah satu benda yang kita cerita di kedai kopi sajalah. Again, bila kita cerita di kedai kopi, semua orang boleh memberi pendapat. Tidak ada pendapat yang salah, tidak ada pendapat yang betul. Jadi bertemu lagi video seterusnya guys. Assalamualaikum.